Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendidikan Islam tahun 5 minggu ini, Ustazah masuk bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung siri yang pertama. Jadi murid-murid boleh juga merujuk buku teks di muka surat 150 hingga 153. Ya murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengetahui peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami pengertian pemimpin. Dan yang ketiga, mengenal pasti peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kita terus kepada peribadi Nabi Muhammad. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat-sifat yang mulia dan positif. Ini merupakan antara peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menepati masa, amanah, kuat beribadat, seorang yang rendah diri, seorang yang penyayang, seorang yang menjaga hubungan dengan Allah dan manusia, seorang yang menjaga tutur kata dan adab, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang menghormati orang lain dan suka membantu. Beliau juga akan menghindari perkara yang sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Beliau juga seorang yang sabar, bercakap benar sehingga beliau digelar Al-Amin, suka bersedekah, seorang yang tenang dan pemaaf. Itu merupakan antara kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk terus kepada pengertian pemimpin. Apa dia pemimpin? Pemimpin merupakan individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu. Dalam bahasa mudahnya, seorang ketua yang bertanggungjawab memimpin sesuatu pasukan. Itu secara mudahnya. Untuk kamu faham. Okey, seterusnya. Apakah peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Ada banyak peranan beliau sebagai pemimpin, sama ada dalam bidang pemimpin masyarakat, sebagai ketua negara, sebagai ketua hakim, sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebagai pemimpin masyarakat. Bagaimana beliau berperanan? Antaranya ialah menyatukan masyarakat Madinah, menyemai sikap hormat menghormati, berganding bahu pemimpin dengan rakyat, jadikan setiap orang bertanggungjawab dan menjadikan masjid pusat dakwah, memupuk nilai-nilai murni dan tidak menggunakan kekerasan. Itu adalah peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Okey, seterusnya bagaimana kita nak tengok Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Beliau merancang strategi peperangan. Ya, pada masa dahulu terdapat peperangan-peperangan yang berlaku dan beliau merancang strategi setiap peperangan. Yang kedua, menjaga adab peperangan. Yang ketiga, sentiasa menghulurkan perdamaian. Maksudnya, dia mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Tapi kalau dah tak boleh diselesaikan melalui perdamaian, baru berlakunya peperangan. Okey, seterusnya mengetuai peperangan. Itu peranan beliau sebagai ketua negara.
Seterusnya kita lihat bagaimana peranan Nabi Muhammad sebagai ketua hakim. Okey, yang pertama beliau mengadili berdasarkan bukti. Ya, mesti ada bukti yang cukup baru beliau mengadili. Ya. Beliau merupakan seorang yang adil dan saksama dan menjadikan Al-Quran sebagai asas menjatuhkan hukuman. Rujukan yang utama adalah Al-Quran. Seterusnya kita lihat Nabi Muhammad berperanan sebagai perancang ekonomi. Kalau dekat Malaysia ni sebagai menteri lah, menteri ekonomi kan. Okey, apa dia? Kita lihat satu persatu. Menghapus dasar ekonomi jahiliah. Ekonomi jahiliah ni dia mengamalkan riba kan, rasuah. Dia menghapuskan dasar ekonomi itu. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam. Yang ketiga, pungut zakat. Yang keempat, menghapuskan riba, rasuah dan penipuan. Itu antara peranan Nabi sebagai perancang ekonomi pada waktu itu. Seterusnya, Nabi berperanan sebagai ketua keluarga. Okey, bagaimana dia berperanan? Dia seorang yang adil. Adil di kalangan isteri-isterinya. Seorang bapa yang penyayang. Mendidik isteri dan anak dengan sabar dan seorang datuk yang suka bergurau, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan contoh terbaik untuk kita meneladani sifat-sifat dan perangai-perangai beliau yang menunjukkan ke arah kebaikan sebagai ketua keluarga, sebagai perancang ekonomi, sebagai ketua hakim, sebagai ketua negara dan sebagai pemimpin masyarakat. Dan sememangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang sangat baik dan seorang pemimpin yang terbaik. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Diharap murid dapat memahami tajuk ini dengan baik dan kita akan masuk siri kedua pada hari-hari yang akan datang. Kerana tajuk ni agak panjang sikit, jadi saya akan buat 2 episod lah. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.